Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram wa ila arwahi mu'allifi hadzal kitabi wa masyayikhi wa walidayhi wa masyayikhina wa walidina wa li amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi masyariqil ardi wa magharibiha syai'un lillahi wa lahum al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wa taysir wa tughliqu biha anha abwab ash-sharri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma aftah lana abwaaba fadlik wa ishrah alaina khazaina rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi jahi sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Faqala al-musannif حفظ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan jika dikata orang dan jika dikata orang bermula hamba sampai ia pula akan syurga dengan semata-mata beriman jua, kata kami, bahkan tetapi manakala sampai ia kepadanya beberapa aqabah yang naik yang berhadap ia akan Allah kepada bawah sampai ia kepada matlubnya. Pertama-tama demikian segala aqabah itu aqabah iman.
adakah sejahtera dia daripada tunggal imannya atau tiada? Dan apabila sampai dia kepada syurga, adalah ia laukan lagi muflisan, kerana barang telah berkata hasan firman Allah Ta'ala pada hari kiamat, masuk oleh kamu akan syurga dengan rahmatku, dan berbagi oleh kamu akan dia dengan qadar segala amal kamu. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat dikasihi sekalian, alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas nikmat kita dapat hadir sembahyang berjamaah maghrib, dan juga kita dapat i'tikaf di dalam masjid. Jangan lupa niat i'tikaf di dalam masjid, dan juga kita dapat hadir di dalam majlis ilmu pada malam ini, yang di mana majlis kita ini insya-Allah akan dilimpahi dan juga dicucuri rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi sambung balik pengajian kita Ayyuhal Walad, karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, iaitulah nasihat-nasihat, wasiat-wasiat, dan juga pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali kepada kita. Maka sekarang tuan-tuan dan hadirat sekalian, kita duduk di dalam wasiat Imam Ghazali. Maknanya apa? Maknanya seorang itu tidak layak untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kalaulah dia tidak berbuat amal kebaikan. Itu tajuk kita asal itu kan. Jadi seorang yang layak untuk dapat, ataupun seorang yang mustahak, yang patut dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka tak dapat tidak, mestilah dia beramal dengan amal soleh. Itu tajuk asal. Baik, demikianlah juga seorang itu tidak layak atau tidak berhak memasuki syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan dengan amal soleh. Itu yang kita bincang pada kuliah kita yang lalu. Baik, tiba-tiba ada orang bertanya, dia kata, kita masuk syurga Allah bukan dengan amal, tetapi kita masuk syurga Allah Ta'ala itu adalah dengan rahmatnya. Maka dah dijawab dah soalan ini kan. Maka kita jawab, Imam Ghazali jawab, betul. Hakikatnya kita masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan rahmat dan juga kasih sayang limpah kurnia Tuhan. Itu hakikat. Tetapi di segi syariat, maka kita masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan amal. Sebabnya, jadi maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amal soleh itu sebab bagi dapat masuk syurga. Hakikatnya kita masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan limpah kurnia. Baik, tiba-tiba Imam Ghazali dia buat soalan lagi. Kalau orang kata dekat kita dapat masuk syurga Allah ini dengan semata-mata beriman sahaja, maka bagaimana nak jawabnya? Ini tengok dia sebut. Dan jika dikata orang, dikata itu maksudnya ditanya kan? Maksudnya ditanya. Jadi kalau orang tanya kita, bermula
hamba sampai pula akan syurga dengan semata-mata beriman jua. Kita nak jawab nak ke mana? Jadi kalau orang bertanya kepada kita, seorang itu boleh sampai dan masuk ke dalam syurga bukan dengan amal, tetapi dengan iman saja. Maknanya bila ada iman, insya-Allah orang itu ada harapan sampai ke syurga dan juga dapat masuk dalam syurga. Walaupun dia tidak ada amal, dia ada iman tapi tidak ada amalan. Maka nak jawablah ke mana? Ini bagi masalah siapa ni? Ini bagi masalah orang-orang yang beriman dan dia malas nak beramal. Orang ni dapat masuk syurga, dia dapat masuk syurga, tapi dia masuk syurga dalam keadaan bagaimana? Maka kita tengok dia jawab. Kata kami, yang dikata Imam Ghazali, yang ini pada menjawab bagi persoalan ini. Maksud kata kami itu, maksudnya kami jawab soalan yang ditanyakan tadi ni. Bahkan, apa maksud bahkan? Yang ni ya, bahasa kita panggil ya, betul, benar. Seorang itu masuk syurga dengan semata-mata beriman dengan Allah, betul. Itu mana bahkan tu? Ya, betul. Tetapi maknanya sungguh pun seorang itu bila ada iman di dalam hatinya, dia ada tasdik membenarkan di dalam hati, dia dapat masuk syurga, betul. Kami mengaku betul. Sebab seorang yang beriman dengan Allah, walaupun iman dia itu ada sebesar biji sawi, ini panggil kan, sebesar biji sawi, walaupun iman dia sikit ya, sebesar zarrah atau sebesar biji sawi, maka dia akhirnya akan masuk ke dalam syurga juga, walaupun pada peringkat awalnya dia masuk neraka terlebih dahulu, tapi akhirnya dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Kerana apa? Kerana ada iman di dalam hatinya, walau sebesar biji sawi atau walau sebesar zarrah. Maka kata Imam Ghazali, betul, orang itu dapat masuk syurga dengan semata-mata beriman, walaupun dia tidak ada amal. Kan? Betul ini kata. Tetapi manakala sampai ia seorang tadi kepadanya, yakni kepada syurga. Bila dia sampai ke syurga, nak masuk syurga, sampai kepada beberapa aqabah yang naik, maksudnya yakni beberapa pekerjaan yang payah dan juga susah. Walaupun dapat masuk syurga, tapi nak masuk tu susah jugalah. Bukan sampai itu boleh terus masuk kan. Nak cek itu dia ada banyak jugalah benda tu. Soalan bandingannya kita macam ni lah, senang sikit. Tadi kita buat contoh insyaAllah. Kita buat contoh bagi nampak. Kita baca dulu. Dia kata, tetapi manakala sampai ia kepada syurga, tengok-tengok ada beberapa aqabah yang naik. Maksud aqabah yang naik itu, yakni beberapa pekerjaan yang susah dan juga sulit, payah. Tunggu di depan dia tu, yang berhadap dia, ia beberapa aqabah itu akan nampaknya susah. Baik. Kemudian dia kata gini, kepada bahawa sampai kepada matlubnya, yang dituntutnya, yang dituntut dia ialah nak masuk syurga. Tapi sebelum nak sampai nak masuk ke dalam syurga, dia ada orang bagi prosedur dia ada syarat-syaratnya,
dia adalah bagi benda-benda yang tak dapat tidak kita kena pasti mencukupi syarat-syarat tersebut. Mungkin kita tak nampak lagi, insya-Allah sana kita buat contoh kan. Kata pertama-tama demikian segala aqabah itu syarat nak masuk tadi, nak lepas pertama sekali aqabah iman. Maknanya nak masuk dalam syurga syarat yang besar sekali ialah iman. Kalau tak ada iman tak boleh masuk syurga. Soalannya sekarang, kita hidup di dunia ini, masalahnya adakah sejahtera ia, yang berasa selamat ia daripada tangkal imannya? Sekarang ni kita duduk di dunia ini, kita rasa iman kita ni agak-agak kekal tahu tiada, yang ni agak-agak akhir-akhir iman kita na'udzubillah min zalik tertangkal, tak ada iman. Yang mati dengan tanpa ada iman. Na'udzubillah min zalik. Adakah kita rasa aman? Inilah tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, di antara perkara yang paling ditakuti oleh aulia itu para wali-wali kekasih Allah, orang yang tekun kuat berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mereka takut sekali ialah su'ul khatimah, akhir kesudahan mereka mati tanpa iman. Itu yang paling ditakuti oleh mereka. Pasal apa? Pasal tuan-tuan puan-puan, kita ini dikira buah hujung, buah last atau buah akhir kan. Kalau kita berakhir dengan baik, alhamdulillah, itu yang kita minta, baiklah kita. Tapi kalau seorang itu berakhir dengan jahat, walaupun pada awalnya dia baik, maka dia kira sebagai jahat. Na'udzubillah min dzalik. Cuba tengok seperti mana yang berlaku kepada Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura awalnya baik, tapi akhirnya na'udzubillah min dzalik, dia mati dalam keadaan kufur. Dan begitu juga cuba kita lihat kepada Barsisa kan? Hebat orang yang kuat amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diceritakan di dalam kitab Al-Majalis As-Saniyah syarah bagi Arba'in An-Nawawiyah bahawa Barsisa ini kan malaikat-malaikat di langit ta'ajub, kagum dengan ketekunan dan juga kekuatan berbuat ibadat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dia buat ibadahnya hebat sehingga malaikat-malaikat di langit ta'ajub dan juga rasa kagum dengan kehebatan Barsisa ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Apa maksud aku tahu apa yang kamu tak tahu? Kamu tak tahu Barsisa ni akhirnya dia mati dalam kufur, tapi aku tahu. Kamu tak tahu kan? Anak muridnya 60,000 orang, semuanya hebat-hebat berbuat ibadat, tapi akhirnya na'udzubillah min dzalik mati dalam keadaan kufur. Jadi kita ni kita tak tahu penghujung kita tu adakah baik atau sebaliknya. Sebab itulah kita kena selalu minta doa pada Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, sudahkanlah kami ini dengan kesudahan yang baik, yakni mati
dalam iman dan juga beramal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau sudahkan kami ini dengan kesudahan yang tidak baik, iaitu mati tanpa iman, tanpa berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalahnya kita confident kah, confirm kah? Tak tahu. Apabila kita ini tak tahu, maka kita kena buat persiapan dan juga persediaan. Iaitu apa persiapan kita? Amal soleh. Kalau setakat ada iman saja, belum top up dengan amal soleh, belum tentu selamat lagi iman kita, kan? Ini maksudnya kata betul. Imam Ghazali kata betul, seorang itu masuk syurga dengan beriman semata-mata, jadi tidak ada amal soleh, betul. Tapi persoalannya, adakah kita yakin, kita pasti iman kita itu selamat apabila kita tidak beramal? Sebab apa tuan-tuan? Sebab iman itu akan terpelihara dengan amalan. Sebab iman itu dia akan subur, dia jadi sihat, dia jadi kuat apabila ada amalan. Ini kalau yang muktamad dalam mazhab kita di Sunnah wal Jamaah. Warujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani. Kalau yang rajih, kalau yang muktamad dalam mazhab kita di Sunnah wal Jamaah, iman itu bertambah-tambah kuat sekiranya kalau taat kita, khidmat kita, amal ibadat kita bertambah-tambah banyak dan kuat. Tapi apabila seorang itu dia tidak beramal, imannya semakin berkurang, akhirnya takut hilang, takut tertangkal. Ini yang Imam Ghazali sebut ni. Adakah kamu rasa selamat kalau kamu beriman saja tapi kamu tidak beramal? Pastikah kamu itu selamat daripada tanggal iman? Baik, kita kata apa? Mungkin selamat, mungkin selamat, tetapi apabila kita sampai ke syurga, kita ini dalam keadaan apa? Tengok dia kata, dan apabila sampai ya hamba itu kepada syurga, iman dia selamat. Contohnya lah, kalau dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan imannya dia mati dalam keadaan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mana sampai ke syurga, dia jadi lagu anai. Dia kata, adalah ia seorang hamba yang beriman sahaja tapi tidak beramal dah. Dia beriman saja tapi dia tidak beramal dengan amal soleh. Adalah ia laukan. Bari sikit nak baca luka pula. Jangan baca luka, kan? Baca laukan. Bari itu bahasa Arab. Lagi muflisan, itu juga bahasa Arab. Bari laukan lagi muflisan. Apa makna laukan? Laukan bahasa Arab, bahasa kita panggil kunyah, mengunyah atau memamah. Satu bahasa dengan madrun, mamah, madar, mamah. Kalau orang putih dia panggil cewing. Cewing. Itu kalau bahasa BI, bahasa orang putih dia panggil cewing. Bahasa Arab dia panggil laukan, madran. Mana mamah ada kunyah. Bahasa kita panggil apa? Ketip bibir. Faham tak ketip bibir? Faham tak ketip bibir? Ketip bibir ni maknanya gagal. Maknanya gagal. Kita, contoh kita periksa, kita ambil pemeriksaan. Bila keluar keputusan, kita pun pergi tengok. Bibir tengok
Allah, kisah aku gagal. Kita ketip dah bibir. Tu ketip bibir lagi. Allah, maknanya gagal, artinya rugi. Itu maksudnya gagal ataupun rugi. Allah macam itulah. Sebab apa? Walaupun dia boleh masuk syurga, tapi bila dia masuk syurga, tengok-tengok amal dia tak ada, rugi dah. Rugi. Sebab apa rugi? Kita tengok sekali lagi. Sebab amal itu ialah dia nak menentukan kedudukan kita dalam syurga. Mana kelas kita dalam syurga. Syurga tu kelas apa? 1 bintang ke contohlah. 1 bintang, ada 2 bintang, ada 3 bintang, ada 5 bintang. Bibi tengok kita tak ada apa 1 bintang. Sebab apa? Tak ada amal. Masuk syurga boleh masuk syurga, tapi duduk tempat biasa. Mungkin duduk kat lobi je ke? Faham tak? Ya begini. Kalau kita buat contohnya begini. Seperti kita pergi ke Mekah. Kita pergi ke Mekah, bila mana sampai di Mekah, nak check in hotel. Walaupun kita dapat masuk dalam hotel, tapi tengok-tengok duit kita tak ada. Duit tak cukup nak check in hotel. Dia kata nak masuk bilik hotel, okey. Orang bagi tingkat pertama yang dekat ataupun tingkat yang baik sikit, sekian berapa ratus sehari semalam. Ada yang sehari semalam RM1,000, ada yang sehari semalam RM500, ada yang sehari semalam RM300, ada yang sehari semalam RM100, ada yang sehari semalam RM50 payah ada. Tiba-tiba kita bawa duit kita tak cukup. Yang dalam poket bang, sehari semalam RM10 ya. RM10 tak ada bilik, tak ada kelas. Bila tak ada kelas, dia suruh kita duduk tak mana? Duduk kat lobi. Faham tak kiasan ini? Duduk kat lobi ke tak nak masuk bilik tak boleh. Sebab bang, duit tak cukup. Ini kita panggil apa? Ketip bibir. Allah, aku tak bawa duit banyak. Kalau aku bawa duit banyak mai sini, paling kurang aku boleh duduk satu bilik tu, bilik yang RM100 pun cukup dah. Janji boleh masuk duduk dalam bilik. Ni tak boleh masuk dalam bilik, duduk kat lobi, duduk tidur depan tu. Sebab duit kita tak cukup. Demikianlah perumpamaan. Seperti mana seorang itu bila mana sampai ke syurga, dia dapat masuk syurga, tapi nak masuk dalam bilik atau kelas-kelas dalam syurga, dia tak dapat masuk dalam kelas. Kerana apa? Dia tidak ada amal. Amal tu serupa macam dengan duit untuk kita nak beli bilik atau kelas di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya laukan. Itu nama laukan. Baik. Lepas tu pula lagi muflisan. Lagi pula dia itu adalah orang yang muflis. Tak ada apa. Muflis ada istilah syarak apa makna? Kalau bahasa kita muflis dia panggil apa? Orang yang bankrupt kan? Kalau bahasa kita maknanya apa muflis? Orang yang muflis maknanya orang yang bankrupt. Lepas tu saya tambah sikit lagi, bankrupt sui kan? Nampak sui dia datang, dia tu bankrupt sui dah. Apa dia sui dia pun datang. Baik, itu pada bahasa kita. Adapun muflis pada istilah syarak maknanya apa? Iaitu orang yang tidak dapat membeli kedudukan yang tinggi di dalam syurga. Man la yashtari manzilatan rafi'ah fil jannah. Itu makna muflis pada
istilah syarak. Orang yang tidak boleh membeli satu kedudukan yang tinggi di dalam syurga ialah dengan kita kan, bila kita pergi ke Mekah, duit tak ada, duit tak cukup, nak beli bilik antara 5 bintang tak boleh, sembah duit kita tak cukup. Demikianlah juga seorang itu bila sampai di akhirat dapat masuk ke dalam syurga Allah, dia nak duduk dalam bilik ataupun tingkatan syurga itu tak dapat duduk. Sebab apa? Amalnya tidak ada. Walaupun dia dapat masuk di dalam syurga, tetapi dia tidak dapat masuk di dalam tingkatan bilik-bilik di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi apa maksud di sini? Maksudnya tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat sekalian, Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menyuruh kita apa? Menyuruh kita ini beramal, persiapkan dengan amal-amal sebanyak mungkin, kerana amal inilah yang menentukan kelas kita atau bilik kita di dalam syurga di akhirat nanti. Siapa yang amalnya sedikit, maka biliknya murah sikit. Itulah teman-teman. Siapa yang amalnya banyak, mana duitnya banyak, insya-Allah dia dapat duduk tingkat yang atas, dan view yang cantik dan sebagainya lagi lah. Nampak pemandangan yang cantik kan. Sampai ke Mekah. Orang yang duit banyak, dia boleh duduk dekat hotel yang dekat dengan Masjidil Haram, 30 meter, 50 meter, dia boleh duduk. Turun hotel terus ke masjid. Tapi orang yang duit tak banyak, 300 meter, 250 meter, ada 400 meter, ada 500 meter, jauh daripada Masjidil Haram, boleh duduk juga. Itu pun ada duit. Kalau yang tak ada duit langsung, jawabnya duduk di tepi-tepi lapang halaman Masjidil Haram tu saja tidur. Kan macam dengan, minta maaf kita buat contoh saja, seperti orang-orang India datangkan ke Mekah, mereka tidur ke tepi-tepi hotel, lobi-lobi, kadang di halaman, di hadapan tu saja, sebab mereka tidak ada duit untuk nak beli atau nak sewa hotel. Walaupun dapat masuk dalam hotel, walaupun dapat sampai ke Masjidil Haram, tapi tidak dapat duduk. Itulah perumpamaan dan juga perbandingan. Ala kulli hal, tak dapat tidak kita kena persiapkan dengan amalan-amalan soleh yang banyak, kerana amal soleh itu ialah tempat kita nak duduk di dalam syurga, kelas apa, tingkat berapa kan. Itu situ. Baik, azan dulu.